Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru Politeknik Mersing di dalam minggu orientasi siswa sesi Jun 2020. Saya Muhammad Fizi bin Sahabuddin, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan ditugaskan sebagai seorang pegawai disiplin Politeknik Mersing. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru yang mempunyai semangat yang 200% untuk memulakan studi mereka di Politeknik Mersing. Okey. Pada hari ini, pada sesi ini saya mewakili unit disiplin hal ehwal pelajar akan membicarakan berkenaan dengan akan memberitahu atau mengulang kaji peraturan dan tata tertib sepatutnya yang awak ikut di semasa mengikuti pengajian di Politeknik Mersing. So terlebih dahulu saya ingin bersama-sama saya ni ada satu buku, buku garis panduan dinamakan garis panduan peraturan, peraturan dan tata tertib Politeknik Mersing dan diguna pakai satu Malaysia, satu Politeknik Malaysia. Jadi awak akan dapat, setiap orang akan dapat seorang satu dan awak perlu membawanya ke mana-mana saja bagi memperingati, bagi mengawasi gerak-gerik awak, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang dilarang, apa yang boleh dibuat. Okey, so hari ini pada taklimat hari ini saya akan membicarakan apa yang sepatutnya peraturan dan tata tertib bagi pelajar-pelajar baru Politeknik Mersing. Seterusnya adalah peraturan dan tata tertib pelajar, Undang-Undang Malaysia Akta 174, Akta Institusi Pengajian Institusi Pelajaran Tertib 176. Okey, di mana Akta 174 ni meliputi etika berpakaian. Okey, seorang pelajar tidak boleh berpakaian berupa diri secara tidak sopan atau bersesuaian. Okey, so awak tengok sebagaimana yang dipaparkan dalam PowerPoint pelajar lelaki. Pelajar lelaki yang perlu cara berpakaian ni. Cara berpakaiannya kemeja berlengan pendek, panjang atau pendek, berkala tidak mempunyai tulisan atau gambar yang sentiasa tuck in. Dan awak lihat di mana? Di sini. Dia pakai apa? Dia pakai selalu memakai sentiasa 8 pagi sampai 5 petang mesti memakai kad metrik. Awak tengok. Etika berpakaian pelajar-pelajar lelaki ke kuliah. Dia pakai satu set yang lengkap. Di mana dia memakai tali leher, dia memakai kad metrik. So awak tengok dari hujung rambut sampai hujung kaki. Perfect. Perfect. Okey. Dan bagi pelajar lelaki Muslim, digalakkan setiap hari Khamis memakai satu set lengkap, songkok. Jangan pakai baju, jangan pakai baju Melayu, seluar pakai seluar tracksuit. Dan bersongkok pakai serban, tidak dibenarkan. So, sentiasa memakai kad pelajar. Contoh, sebagaimana pakaian pelajar lelaki ke kuliah, masuk bengkel, mesti pakai baju bengkel, mesti pakai baju bengkel. Di mana Jabatan Kejuruteraan Elektrik, setiap jabatan mempunyai baju bengkel yang telah ditetapkan. Okey, sekiranya batch awak ni pakai baju bengkel, awak akan dapat baju bengkel semasa selepas pendaftaran ni lah. Okey, so awak boleh pakai semasa awak nak masuk ke bengkel. Jangan pakai baju bengkel, baju dalam ni awak tak pakai. Awak tak pakai baju di dalamnya. Pakai baju bengkel togel saja. Okey, awak tengok di kasut. Kasut ke pakai selipar? Pakai selipar ke pakai kasut? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam nak pakai kasut, nak pakai apa? Nak pakai selipar. Datang ke kuliah nak pakai selipar. Jumpa saya memang saya saman terus. Tak ada. Tak kisahlah alasan saya baru 2 hari setengah duduk sini. Okey. Alright. Untuk riadah, berpakaian, etika berpakaian, pelajar lelaki beriadah berpakaian sesuai dengan aktiviti sukan
seluar panjang. Okey. Awak nampak bila awak mendapati syarat, awak muka pun ada senyum. Muka pun ada senyum. Okey? Muka pun ada senyum. Okey. Ni untuk perempuan. Pergi kuliah, tengok pakai. Ada ketat? Ada ketat ke tidak? Okey? Longgar. Ada jarang? Nampak transparent. Tak pakai baju kain dalam. Itu awak kena hati-hati. Bagi anak dara, pelajar-pelajar perempuan ni. Tolong awasi. Pakaian yang tidak berbelah. Depan tak belah, belakang tak belah, tepi pun tak belah. Jadi macam mana baju apa? Seperti yang ditunjukkan. Seperti model ni. Kad metrik pakai. Jangan pakai dekat mana? Kad metrik. No, di lengan sini. Dia tak nak kat sini awak pakai. Payah. Jumpa saya saman. Tak kisahlah, baru 3 hari. Sorry. Okay, so next is berpakaian, etika berpakaian ke bengkel. Masuk bengkel, you kena pakai baju bengkel. Baju bengkel. Okay, baju bengkel ni. Okay, so untuk mendapatkan proper, nampak cantik, kemas, untuk pelajar-pelajar yang masuk baju bengkel. Okay, bagi non-Muslim, non-Muslim you boleh berpakaian macam ni. Jangan ketat, jangan terbelah. Blouse hendaklah labuh hingga menutup paras punggung. Okay, blouse mesti tutup punggung. Lengan baju hendaklah panjang atau 3/4 panjang. Baju lengan pendek tidak dibenarkan. Saya jumpa, saya potong. Lagi seksi awak. Saya potong, ni lengan saya potong lagi, kain saya potong lagi. Skirt hendaklah panjang melebihi dari paras lutut. Jangan nak pakai skirt pergi kelab malam. Okey? Bila saya jumpa pakai pakaian seperti nak masuk kelab malam, nak pergi ke wayang, saya akan saman. Okey? Skirt dari jenis denim atau jeans tidak dibenarkan. Okey? Tidak dibenarkan kepada semua pelajar-pelajar. Tak kisah junior ataupun senior. Okay. So next is pakaian pelajar perempuan, nampak kod untuk pelajar-pelajar yang JP, JP, kod blazer dia biasanya orang-orang budak-budak student-student JP ni dia lebih feminin. Dia ada kod, dia ada satu set baju-baju dia. Dia ada kasut dia. So apabila memakai kod blazer adalah labuh hingga menutupi punggung atau dipakai pada blouse baju yang labuh menutupi punggung. Jaga hargailah punggung anda. Okey? Pelajar-pelajar, hargailah punggung anda. Kasut bertutup dan tinggi dan tidak bertumit tinggi. Jangan sampai 8 inci ni kasut. Okey? Alright. So next is yang larangan pemakaian seluar jeans. Tidak dibenarkan. Sama sekali tidak dibenarkan. Jangan pakai. Saya nampak, saya ambil, saya gunting. Rambut pelajar. Okay, you all. Saya tahu bermacam-macam fashion rambut ada sekarang ni, pelajar-pelajar ni. Ada yang sengit, ada yang berlongkang, ada apa, ada lower, macam-macam. So, ingat, tidak menutup dahi, tidak menutup telinga, tidak melebihi collar, ni nampak ni, leher, bangun ni. Collar baju tidak berfashion, tidak diwarnakan, disikat, mesti disikat rapi. Bagus ni botak. Macam MTD, macam askar. Alright. Itu yang parent yang awak banggakan. Kalau botak lagi bagus. Kalau apa flat top, kalau macam G.I. Joe punya rambut, okay. Yang penting tak bertokak-tokak, tak ada gambar lighting. Lepas tu tak ada berlongkang-longkang. Longkang saya bagi 3 kali longkang lagi. Saya suruh awak masuk longkang. Faham? Pelajar-pelajar lelaki. Next is perempuan. Rambut perempuan yang free hair. Yang Muslim, yang Muslimah ni pakailah tudung. Janganlah pakai macam-macam tudung. Janganlah macam apa yang tak ada, yang tidak menepati patuh syariah ni, awak kena pakailah. Patuh syariah. Yang free hair, yang non-Muslim, jangan bersepai. Rambut awak jangan macam bangun tidur. Kalau saya jumpa, saya panggil, saya minta tolong, gunting rambut. Ikat kemas-kemas, bagi letakkan minyak, bagi cantik, bagi berkilat, bagi wangi. Okay? So next is larangan merokok. Kawasan kampus adalah zon larangan merokok. Okay? Faham? Larangan merokok.
tiada bau, tiada asap, tiada puntung dan sebagainya. Okey. Saya jumpa, saya dapat aduan, saya terus saman awak. Sekeras-keras ni. Okey, kelakuan sumbang. Ini pelajar-pelajar ini favorite tu. Kelakuan sumbang ni favorite. Pelajar dilarang berdua-duaan. Couple melanggar. Ingat Akta 174. Awak nampak contoh-contoh abang-abang awak tu. Nampak tu. Mula-mula atas ni kaki ni. Kaki kat bawah tu kita tak tahu. Bergerak ke tak bergerak. Yang ni lebih kepada ketagih. Ini ketagih. Mula-mula dia segan. Lepas tu dia akan jadi ketagih. Hati-hati Okay, next sisa mencemarkan nama baik institusi akan berakhir dengan penyesalan. Tak ada benda yang tak halal, yang apa? Yang tak tidak dibenarkan. Akta 174 sisa meliputi juga lalu lintas. Hendaklah ada kebenaran bertulis bagi pelajar-pelajar yang menyimpan memiliki yang membawa motor. Untuk makluman, pelajar-pelajar baru semester 1 tidak dibenarkan membawa pengangkutan. Okey. Tidak dibenarkan membawa motosikal, bawa kereta. Okey. Sebab apa? Sebab kita dah fikirkan. You all daripada asrama nak ke jabatan tak sampai 50 langkah. So, keep it up. Okay. Next is kita tidak bagi kebenaran untuk bawa. Okay. So, ingat sem 1 tidak dibenarkan menyimpan, memiliki, mempunyai kereta motor dalam kampus tanpa kebenaran. Awak tak boleh masuk sesuatu hati ni. Tak boleh masuk, bawa masuk kenderaan sesuatu hati awak. Okay. Kena ingat. Right? Ni hargailah Politeknik Mesin. Ni tempat awak parking motor selepas semester 3, semester 2, 3, 4, 5. 6 awak pergi LI, latihan industri. Next is ni parking motor dah lah tak ada stiker. Lepas tu parking macam orang tak pergi sekolah. Okey, tu contohnya. Kawasan yang tak dibenarkan parking, awak letak parking. Itu kegemaran, itu favorite. Biasanya kita akan saman. Kita ada keluarkan saman juga di situ. Okey, so pelanggaran peraturan, amaran paling ringan, amaran dan paling keras isa buang daripada institusi. Awak kena ingat, amaran, denda tidak lebih daripada RM500, pergantungan daripada menggunakan apa-apa semua kemudahan, penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian, penyingkiran, ingat, disingkirkan dan juga dibuang. Mana yang hardcore tu, mana yang dekat 30 kali kena saman, lepas tu kita hantar dia balik rumah. Okay, alright. So, denda kesalahan lalu lintas, itu dia contohnya. Contoh-contoh dendaan dia, berapa ringgit nak bayar. Alright, so kat situ, ini bukannya saya keluarkan tau. Ini bukannya Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar keluarkan. Ini satu Malaysia. Kita dah duduk ramai-ramai, kita dah duduk bersidang. Okay, so apa yang keluar ni adalah ni jenis kesalahan dan juga jumlah dendaannya. Okay, tiada lesen mandu yang sah, RM50. RM50. RM50 tu orang boleh top up berapa lama tu. Mungkin kalau main PUBG tu berapa lama dia boleh main, dia boleh beli apa-apa, macam-macam. Beli skin sana, beli skin sini, macam-macam. Okay. Membawa kenderaan melebihi had laju ditetapkan, bawa kenderaan tidak memakai topi keledar, kesalahan-kesalahan lain. Okay. Alright. So hukuman kesalahan terus jumpa, tengok, terus aman. Ini dia. Apa dia? Pelajar-pelajar, ini contoh dia lah. Kita punya buku saman. Hanya orang yang tertentu saja boleh menyaman awak ni. Terutamanya saya. Terutamanya pegawai-pegawai hal ehwal pelajar. Akibat tidak membayar denda. Kau fikir kau besar, badan besar, macam-macam besar, kepala besar, leher besar. Jika pelajar itu tidak membayar denda, apa yang awak harus awak dapat? Dia hendaklah digantung daripada menjadi pelajar institusi dan tidak boleh sebab itu berada dalam memasuki kampus. Result awak akan ditahan. Okey. Sekian. Selamat belajar. Okey. So, saya banyak benda lagi nak catch up awak ni. Nak beritahu awak ni. So, sebab saya rasakan macam apa? Macam kesian dia tengok awak ni. So, itu adalah sepintas lalu. Sebarang pertanyaan dan juga kemusykilan, apa yang awak selalu, yelah kadang-kadang kita ni
kita ulang gaji, saya pun ulang gaji, saya juga tengok diri saya macam mana. Bukan senang nak marah orang, bukan senang nak cari kesilapan orang. Bukan senang nak nak betulkan keadaan ni. Cari salah memang senang, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Memang nampak, memang dapat, memang dapat awak punya kesalahan. Lebih-lebih lagi ahli pelajar yang suka cari kesalahan. Okey? So, jangan takut, jangan risau. Jangan risau nak duduk, nak datang ahli pelajar. Sebab di sinilah tempatnya kita membentuk peribadi awak sebenarnya. Belajar, okey? Dibentuk. Okey? So, sekiranya ada kemusykilan, awak boleh berhubung. Kita di jabatan, kita ada pegawai hal awal pelajar peringkat jabatan. Kalau misal kata awak rasa macam syok nak jumpa penjara tu, tak jumpa lah, macam garang dia, awak datang terus, naik tingkat atas, bangun ICP, jumpa dengan Encik Salehan. Di situ ada Encik Salehan, pegawai kaunseling kita ada Wan Zaitun, kita ada ketua saya, ketua ahli awal pelajar Encik Fairullah, kita ada pegawai data Encik Faizal, kita ada pegawai beasiswa Puan Salah Semidan, dan juga ketua jabatan yang pertama adalah Haji Raja Karim yang mempunyai sentuhan ajaib, sentuhan ajaib sekiranya awak berjumpa dengan Haji Raja. So, saya akhiri dengan ucapan, ingat apa yang dipesan oleh mak bapak kita apabila dia hantar kita ke sini. Apakah impian dia? Kita kena ingat. Apabila kita rasa macam dah besar kepala, kita kena ingat balik. Kita kena muhasabah diri kita. Sebab apa parent kita dia hantar kita ke Politeknik Mersing. Kita kena ingat apa impian dia. Kita kena ingat apa impian mak bapak kita. Kita bukan senang. Kita bukannya keluarga yang senang. Sekiranya keluarga senang, dia tak masuk Politeknik ni. Dia pergi belajar dekat Amerika. Dia pergi ke mana, Bosnia ke, tapi awak belajar di Politeknik Mersing, awak kena ingat apa impian, cita-cita keluarga awak. So, ingat Politeknik Mersing akan membentuk awak, membentuk peribadi awak menjadi seorang insan yang mempunyai keyakinan diri dan juga matlamat. Dan kami mendoakan, kami daripada unit Had Awal Pelajar mendoakan kejayaan awak, anak-anak didik yang baru, yang junior-junior yang ikan bilis ni. Semoga awak lebih maju jaya dan juga lebih mempunyai moral-moral, nilai-nilai murni yang tinggi. InsyaAllah kami doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.